Okay, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lesson 7 ya, isim zarf. Jadi kita baru selesai yang isim zarf al-makani ya. Maksudnya yang berkaitan dengan direction, dengan tempat. Jadi direction tu, hala tu kita panggil jihah ya, jihatun. Lagi kalau pasal position, tempat ya, lokasi. Kita panggil makanah ya, makanatun satu jihatun, direction ataupun makanan. Jadi kita just review balik very swiftly. Saya dah bagi contoh-contoh Al-Quran. Jadi macam tahta, kita ingat dia under ya, tahta. Dia bawah ya, tahta tu under ataupun bawah. Kalau fawqa dia adalah above ataupun atas. Kalau qabl dia adalah before, sebelum. Kalau ba'd adalah after ataupun selepas. Baina di antara, between ya, di antara. Duna dia besides ataupun selain selain duni ya, min dunillah. Jadi tapi dia boleh digunakan sebagai besides ya, besides. Okay. Saya tak sure whether this is a zarf ke tak, tapi kita tengok balik ya, cukup ya sebab dia berkaitan dengan makan ni. Tapi tak apalah, list ni memang ada kat sini. Lepas indah dia near ataupun dekat ya. Indah tu dekat. Near. Kalau yamin ialah kanan, kalau shimal ia adalah kiri. Memang berkali-kali. Jadi kalau kita dapat hafalkan, faham makna sekurang-kurangnya ya, 9 ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ya. Jadi kita dah dapat berapa banyak kita dapat fahaman ya, memahami sebab dia berapa kali keluar dalam Al-Quran, berkali-kali. Sekurang-kurangnya kita cuba hafalkan, faham apa maknanya. Jadi saya dah bagi contoh dalam surah-surah Al-Quran. Jadi kita sambung sekarang dengan zarf isim yang berkaitan dengan masa, the adverb of time. Tadi the adverb of place ya. Sekarang kita pergi pada adverb of time, masa. Jadi kita kena patut tahu lah ya. Jadi sobaha ya, sobaha tu adalah subuh, pagi. Ya, lail adalah malam ataupun night. Lepas tu masa'a adalah petang ataupun evening. Lepas tu ba'da zuhur ya, ba'da zuhur tengah hari ataupun tengah hari lah. Lepas tu nahara adalah siang ya, nahara. Fajr kita tahulah dawn ya, fajar. Bahasa Melayu pun sama, fajar, fajr, dawn. Kalau ghasaq adalah senja. Kalau ghadan ya, ghadan adalah esok ya, maksudnya esok ataupun tomorrow. Kata al-yaum adalah hari ini, today, hari ini, al-yaum ya, al-yaum, hari ataupun today. Jadi maksudnya al-yaum al-qiyamah adalah hari kiamat ya. Kalau al-yaum al-qiyamah jadi adalah hari kiamat. Jadi kalau amsan ya, amsa jadi dia semalam ataupun yesterday ya. This one qab pun sama juga, min qab, saya dia daripada konsep ialah masa jugalah kan, sebelum ni ya, qab sebelum ni, ataupun min qab dahulu ya, dahulu daripada konsep masa, dahulu kita cakap macam tu, min qab ya, dahulu, before. Ba'd ataupun wara' adalah selepas ataupun after daripada segi konsep masa. Kadang-kadang ba'd ataupun wara' tu daripada segi tempat ya, lokasi, tapi kadang-kadang kita boleh cakap daripada konsep masa ya, sebelum ini, ba'da selepas ini ya, selepas ini maksudnya masa tu ya. Wara' adalah ialah ataupun wara' ya. Lepas tu matla' ya, matla' tu adalah permulaan ya, mula, permulaan matla'. Jadi kalau akhir ialah akhir lah ya, akhir, last ya. Maksudnya kalau hari kiamat, kalau akhirat tu, akhirat adalah the last day ya. Al-yaum al-akhirah maksudnya adalah hari the last day, hari akhir ya, hari yang terakhir. Jadi kalau dia sama juga macam isim makan, kalau dia bermain peranan dalam jumlah fi'iliyah, maksudnya ayat perbuatan, sebagai maf'ul fihi, maksudnya adverb of time and place ya, sifat kata yang berkaitan dengan masa
dan tempat di mana perbuatan itu berlaku, jadi i'rab dia selalu mansub. Jadi kalau maksudnya sabah kalau dalam ayat jumlah fi'liyah jumlah fi'liyah. Jadi sabahan ya, lailan ya, masaan ya, naharan ya, fajran. Kalau dia sebagai peranan dia sebagai maf'ul fihi, adverb of time and place. Okey. Dekat sini senarai ini yang saya buat, ini senarai yang saya dapat daripada satu teks, tapi senarai yang saya buat ni saya rasa lagi lengkap lah. Jadi kita tengok balik ya. Khalfa ialah belakang. Ini berkaitan dengan zarf ya, zarf al-makan. Adverb of place ya. Maksudnya zarf isim yang berkaitan dengan tempat. Jadi khalfa ialah belakang. Amama adalah depan. Infran ataupun opposite ya, depan. Infran ataupun opposite tu. Tahta kita dah cover tadi bawah, fauqa kita dah cover tadi atas, wasato jadi adalah tengah, middle center. Baru kita buat tadabbur kan, tadabbur tadi. Ummatan wasato. Ya. Ummatan wasato. Umat wasat. Ya, umat wasat. Jadi dekat tengah, dekat middle ataupun dekat center. Lepas tu baina ialah di antara ataupun in between kita dah cover tadi. Haula adalah keliling ataupun around. Sebab di sini saya rasa ini common, ini yang biasa. Tapi saya buat penambahan ya. Haula adalah keliling ataupun around. Dakhila, dakhila adalah dalam. Ya, dalam, inside. Kalau kharija adalah dekat luar. Ya, dekat luar. Kalau inda tadi kita dah cover bersama. Ya, with ataupun dekat lah. Ya, bersama, with ataupun dekat. Duna sebelah ataupun beside. Ya, duna sebelah ataupun beside. Syarqan adalah timur ya. Lepas tu kalau gharban adalah barat, syamalan ya adalah utara ya. Kalau shimal adalah kiri. Kalau syamalan syah juga dia bukan shimal, syamalan adalah utara. Kalau januba ya, januba adalah selatan, yaminan adalah kanan dan shimalan adalah kiri. Jadi dia yang haula tu banyak kali, baina banyak kali, wasatu yang saya lupa, yang saya ingat yang dekat tu lah yang ayat Al-Baqarah. Yang ayat Al-Baqarah ayat nombor 143 ya, Al-Baqarah 143 ada yang perkataan wasatu. Tapi fauqa, tahta, amama pun ada, khalfa, dakhila pun ada, kharaja, indah banyak kali, duna ya. Yang matla'ah tu kalau kita ingat dalam surah Al-Qad yang surah Al-Qadar tu ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr salamun hatta hiya matla'il fajr ya. Jadi salam sehingga bermulanya fajar. Jadi matla'ah tu yang berkaitan dengan masa tu ialah berkaitan dengan bermula ya, bermula. Sekejap ya, mana dia bermula matla'ah. Saya pun dah lost. Dekat sini ya, dia berkaitan dengan permulaan. Sekejap ya, bainat. Saya tak jumpa dekat mana saya letak ada apakah matla'ah tu. Amama faqa wasata data faqa qabda baina duna inda yamin shimal. Tapi ada satu yang memang ada matla'ah adalah maksudnya permulaan, bermula ya, bermula. Sorry, dekat sini last tu, mula, beginning ya, matla'ah. Kalau opposite dia, pertentangan dia adalah akhir. Okey. Ada apa soalan? Sebab ini straightforward. Ini kita macam kalau boleh kita hafal. Mungkin tak ingat semua, tapi dia sebagai satu rujukan untuk kita. Dia tak berkaitan sangat dengan nahwu ya. Dia nahwu dia hanya kalau berkaitan kalau dia dalam jumlah fi'liyah ataupun jumlah ismiyah kita nak tahu apa i'rab dia. Tapi kalau dari segi lain dia hanya dari segi
daripada segi vocabulary, ya, kita nak faham makna. Dan makna ni yang berkaitan dengan tempat atau masa tu, dia banyak kali berulang-ulang. Ya. Okey, ada apa soalan tak? Sebab yang ini saya tak nak cover banyak sangat. Yang penting tu kita nak tahu macam mana kita nak letakkan dalam peranan dia dalam ayat. Jadi dekat sini kalau kita tengok dalam jumlah fi'liyah, maksudnya ayat apa tu ayat perbuatan, ya, ayat perbuatan, kita nampak dekat sini at the verb of time and place, dia sentiasa mansub. Dia adalah i'rab, dia adalah nasab. Jadi kalau kita nampak peranan dia untuk memberi keterangan butiran yang lebih lanjut dalam apa-apa ayat perbuatan, kita tak boleh memberi i'rab, marfu' ataupun majrur. Ya, majrur tu senang. Dia antara marfu' ataupun mansub. Jadi kalau dia selalunya nasab, ya. Kecuali kalau jumlah ismiyah dia sebagai tajuk. Kalau tajuk dia dah jadi apa pun gitu. Kalau dia sebagai mubtada ke permulaan, dia dah akan jadi rafa'. Dulu orang rafa'. Kalau dia rule tu yang lain tu, kalau jumlah ismiyah dia mengikut dia punya hukum-hukum. Saya akan cover ni balik berulang-ulang kali, especially bila kita bahagian 3, bila kita nak cover tentang ayat-ayat. Jadi saya bagi contoh sekarang dalam surah Al-Baqarah, begitu pentingnya makna. Yang ni saya dah cover, yang 48, 25 ni saya dah cover. Kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Jadi kita tengok kat sini. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. Jadi dekat sini, saya tak payah nak habiskan semua ayat. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan, misalnya berupa nyamuk. Jadi kita tengok yang masalan ba'udah. Ba'udah tu sebenarnya adalah nyamuk betina. Misalan seperti nyamuk betina. Fama, dan juga yang okey. Jadi fama fauqaha. Tapi terjemahan dia cakap adalah lebih rendah dari itu. Kalau lebih rendah daripada itu, kita tengok balik. Kalau fauqa, fauqa adalah above. Kalau lebih rendah, katalah maksudnya tahta, bawah daripada itu. Kita nak cakap. Tapi dekat sini adalah fauqa. Jadi makna fauqa tu dia tak berubah. Dia masuknya lebih tinggi daripada tu. Tetapi apa yang berlaku dekat sini sedang berlakunya satu terjemahan. Bukan terjemahan. Kalau terjemahan kena straight. Maksudnya kalau kita cakap atau lebih daripada itu. Ataupun lebih atas, sebenarnya lebih atas daripada itu. Fauqaha. Fama fauqaha. Dan apa kalau nak terjemahan direct ialah seumpamaan masalan berupa nyamuk, nyamuk betina, ba'udatan, fama, dan atau dan juga apa yang yang atasnya, ha tu merujuk adalah ganti nama isim dhamir yang merujuk balik pada nyamuk betina tu, ba'udah. Kenapa nyamuk betina? Sebab dalam sains, ini memang dalam kajian sains, atas kepala nyamuk betina saja, nyamuk jantan tak ada. Ada satu organisme atas kepala dia, lebih kecil daripada nyamuk tu. Jadi nyamuk betina ni dia lebih bahaya. Jadi maksudnya dia letak ada satu organisme, ada satu haiwan yang mikroskopik atas kepala dia tu. Jadi ini membuktikan bahawa Allah adalah pencipta segala makhluk di dunia. Allah tahu. Sebab ayat ini diturunkan zaman 610, zaman-zaman kalau dalam Europe tu the Middle Ages, the Dark Ages. Mana ada perkembangan sains dekat situ? Dalam bahagian biologi ni. Sampai dapat mengkaji nyamuk. Kita tengok nyamuk, kita tak tahu apa dia punya butiran nyamuk tu. Jadi salah satu mukjizat, mereka terima
Jadi sekarang ini satu ujian pada kita. Jadi fa'ammal lazina amanu, mereka yang beriman. Faya'lamuna annahu, akan tahu. Ya, akan tahu yang bahawa sesungguhnya ini adalah kebenaran daripada Allah. Wa ammal lazina kafaru, mereka dan pada mereka yang kufur, fayaquluna, mereka akan bercakap, ya, maza aradallahu bihaza, masalah apa maksud Allah, ya, tentang masalah ni. Mereka tak faham apa dia nyamuk atas nyamuk tu. Sebab selalu orang cakap, kalau kita nak cakap benda tu kecil, kecil seperti nyamuk ataupun lebih kecil daripadanya. Selalunya terbalik kat situ. Dia lebih kecil. Bukannya lebih atas. Bukannya atas. Dia lebih bawah daripada nyamuk tu. Ini tak. Ini lebih atas daripada nyamuk tu. Dan nyamuk betina ni very specific. Jadi sekarang baru kita tahulah, sains bagi tahu. Jadi sebab tu kalau kita tengok terjemahan, saya tengok macam ayat ni, tadi kita tengok dalam ayat 2, saya tak sure. Jadi nampak ni kan, dekat sini atau yang lebih rendah dari itu, tak betul. Cuba kita tengok terjemahan ini yang Indonesia. Cuba kita tengok Taqi Usmani terjemahan. Apa dia cakap apa ya? Indeed, Allah does not feel shy in citing any parable, be it that or net or something above. Nampak tu? Atas. Fauqa. Mungkin at that time kita tak faham, tapi kita tak patut nak tukar terjemahan tu. Sebab apa Allah maksud apa yang Allah maksud. Jadi terjemahan dia tak sama dengan tafsir. Ya? Tafsir dia lain. Dia mungkin kita buat satu interpretasi. Tapi terjemahan, jadi ini lebih rapat. Maksudnya, walaupun kecil, tapi dia cakap gemet. Mungkinlah kot, saya Allah Alam, tapi yang saya faham kan jamuk betina. Ya? Or of something above it. Tapi dia kena tambah bracket, in minus. Tak payah sebut pun, tak ada bracket, minus tu tak ada dalam ayat Quran. Ini ada satu interpretasi. Maksudnya nak menerangkan yang lebih teruk daripada nyamuk tu. Ya, minus tu maksudnya teruk. Ya, teruk bernyamuk tu. Tapi tak. Sebab tak semestinya masalah tu, umpamaan tu nak menceritakan, nak menggambarkan keterukan sesuatu. Sebab misalan, apa-apa misalan yang Allah buat, dia mungkin nak menyampaikan satu makna, mungkin yang baik. Dia tak semestinya benda yang teruk. Jadi orang yang beriman, dia akan percaya ini adalah kebenaran. Dan kita tahu sains sudah support kebenaran ayat. Tak payah kita nak tukar. Jadi kalau orang yang masih yang sanksi-sanksi, oh ini sebab kalau kita tukar, maksudnya kita cakap ayat Quran tu tersilap kan? Kalau kita tukar makna dia, dia sama lah macam zalika. Itulah yang kita cakap zalika ataupun haza zalikal kitab. Tapi diterjemahkan sebagai kitab ini. Ataupun this is the book, ataupun this book. Sebab dia dah jadi satu interpretation, ya, satu interpretasi, satu tafsir, ya, satu tafsir rather than literal translation. Jadi dekat sini kita tengok yang BM dia betul sekarang ini ada baru. BM dah tukar dah dalam bahasa Melayu, dia dah tukar nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih daripadanya. Tapi dia ada interpretasi kerana perbuatan tu ada hikmahnya. This is true. Interpretation. Tak semestinya sebab teruk. Tapi sebab ada hikmah dia tu. Ada hikmah. Jadi yang BM punya translation yang baru ni, dia tulis lebih atas. Jadi sepatutnya kalau fakor tu adalah lebih atas daripadanya. Dan sebenarnya yang Allah actually, Allah Alam kita menyangkalah yang ada satu organisme yang lebih kecil daripada kepala nyamuk betina. Jadi dekat situ ada banyak dekat YouTube. Dekat YouTube ni ada banyak mereka menceritakan ayat 26 ni. Ya? Mereka membuat form of tarabur ayat 26 melalui sains. Ya, tafsir fill-in melalui sains menunjukkan pasalnya nyamuk betina dengan benda yang ada atas kepala dia tu. Okey. Jadi saya rasa saya stop dekat sini. Sekejap ya, saya nak pergi balik dekat saya nak tengok ada tak lagi apa-apa slide. Jadi Allahu'alam. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, let me stop the recording. Okay. Alhamdulillah. Allahu'alam.